Pelaburan hartanah ni mudah, tapi jangan ambil mudah. Itulah punchline dia pada segmen punchline hartanah kita. Sahabat semua, bersama sekali lagi dalam segmen punchline hartanah. Apa khabar semua? So hari ni kita nak teruskan cerita kita tentang punchline hartanah. So seperti yang Ahyat sebutkan, punchline hartanah ni yang Ahyat kumpul selama 20 tahun. Selama 20 tahun sejak melabur hartanah pada tahun 2003. Itu rumah pertama Ahyat beli pada tahun 2003, dan setelah 20 tahun ini Ahyat mengutip macam-macam punchline. Punchline ni boleh kita namakan sebagai filosofi, guideline, cara kita berfikir. Kerana bila kita berfikir itu hebat, bercakap kita jadi hebat. Kata-kata kita hebat, tindakan kita hebat. Dan apabila kita selalu berulang tindakan-tindakan yang hebat, maka kita ada tabiat orang-orang hebat. Kerana inilah realitinya, orang yang kaya, orang yang hebat, mereka ada tabiat yang hebat. Orang yang tak berjaya, yang tak kaya, mereka ada juga tabiat yang mereka selalu buat. So kita nak yang mana? Kalau nak kaya, kalau nak berjaya, kena ada tabiat yang hebat. Bagaimana nak ada tabiat yang hebat? Kena ada tindakan yang hebat. Bagaimana nak ada tindakan yang hebat? Perlu ada cakap. Kata-kata kita mesti hebat. Dan kata-kata kita hebat datangnya daripada minda yang hebat. Dan bagaimana kita nak ada minda yang hebat? Kita mesti ada punchline hartanah. Now, bila Ahyat kutip punchline ni, ada di antaranya yang Ahyat kutip daripada mentor-mentor di seluruh dunia. Ada yang Ahyat kutip daripada sahabat-sahabat seperjuangan, daripada pelabur-pelabur hartanah yang lain. Dan ada juga punchline yang Ahyat ilhamkan sendiri. So hari ni dia cerita apa? Pelaburan hartanah ni mudah, tapi jangan ambil mudah. Oh, lain macam So, mudah ke tak mudah ni? So kita nak kupas lah punchline pada malam ini. Kalau kita bercakap tentang mudah atau tak mudah, sebenarnya pelaburan hartanah ni tak adalah susah mana. Dia tak susah pun. Tapi dia pun tak senang. So, itulah. Pelaburan hartanah ni dia mudah untuk orang yang usaha gigih, yang usaha sungguh-sungguh. Orang yang poyo-poyo, acah-acah, pelaburan hartanah ni jadi susah lah. So kenapa Ahyat kata pelaburan hartanah ni tidak susah mana? Dia sebenarnya tak susah mana pun. Dia sebenarnya banyak common sense. Dia common sense. Dan benda ni kalau kita buat, kita dah biasa buat, nanti dia tak jadi luar biasa sangat. Dia jadi okey. Dia bukan, maknanya orang yang sampai level PhD je boleh buat pelaburan hartanah. Tak. Kita ni tak berapa pandai nombor-nombor ni, nak baca carta-carta, trading dan sebagainya. Tak perlu. You tak perlu pandai sangat. Pelaburan hartanah ni dia lebih kepada common sense. Now, kat mana yang common sense tu? Contohnya, kita nak beli hartanah yang tinggi permintaannya. Yang tinggi permintaannya. So, apa permintaan? So, permintaan tu datang daripada mana? So, sebagai contoh, datang daripada student. So, kalau kita nak cari rumah yang kita nak beli, nak labur untuk tujuan cash flow, untuk sewa. Dan khususnya kita nak mencari student. So, nak cari kat mana? Common sense lah. Carilah dekat-dekat dengan college, university dan sebagainya. Tapi kat sini, common sense ni dia kadang-kadang tak berapa common. So, adakah cukup setakat itu? Sudah pasti tidak. So, ya betul kita boleh cari dekat kawasan-kawasan yang ada universiti, awam, swasta, dia ada universiti, college dan sebagainya. Tapi, dia ada juga keadaan di mana kalau kita beli rumah yang betul-betul berdekatan dengan satu universiti, tak semestinya pelajar-pelajar di universiti itu mahu duduk di situ. So sebagai contoh di UKM, kawasan kejiranan yang paling dekat dengan UKM tu, belum tentu pelajar-pelajar UKM nak menyewa kat situ. Mereka nak menyewa dekat mungkin jauh sikit kerana diorang pun ada kenderaan, yang nak duduk dengan tempat yang ada pasar malam. Ni penting ni. Penting. Pasar malam tu penting. Dia ada aktiviti, tempat makan, dia meriah.
dia lively, dia hidup. So itulah common sense, betul tak? So bila kita study pelaburan hartanah, sebagai contoh 10 booster hartanah. 10 booster hartanah ni satu ilmu di mana kita nak kenal pasti bahawa satu lokasi tu strategik atau tidak. So apa yang menyebabkan satu lokasi itu strategik? Strategik ni maksudnya apa? Dengan erti kata yang mudah, dia berpotensi tinggi. Lokasi yang potensinya tinggi. So, apa yang kita boleh bayangkan? Satu lokasi yang berpotensi tinggi untuk kita nak melabur hartanah. Apa perkara? So, mungkin ada yang bermain di fikiran, infrastructure, ada public transportation, rail, MRT, LRT dan sebagainya. Mungkin ada yang terfikir, dia mesti ada mudah akses highway. Dia ada universiti, sekolah. Dia ada international school. Dia ada private healthcare institution macam private hospital. So, kita boleh membayangkan macam-macam lah sumber-sumber ni. Dia ada tarikan tourism. So, bukankah semua itu common sense? So, kalau nak difikirkan, pelaburan hartanah ni mudah ke tak mudah ke? Sebenarnya dia mudah. Itu punchline dia, pelaburan hartanah ni mudah. Tapi jangan ambil mudah. So let's come there. Okay. So bila kita tengok balik kepada booster-booster ni dan merujuk kepada universiti tadi tu kan, macam UKM dan college-college yang lain. So kalau kita lihatkan booster-booster ni, so common sense dia, kita nak kena cari tempat yang ada permintaan daripada booster-booster ini. So sebagai contoh, kalau kita nak target pekerja kilang, so kita mesti carilah tempat-tempat yang memang pekerja kilang dah target. So it's really common sense kan. Now setelah dah ada common sense itu, ambil pemahaman secara general ini, dan kita dah boleh buat kira-kira adakah betul atau tidak tempat ni betul-betul boleh dianggap sebagai permintaan tu yang bagus. So ini semua kan common sense, mudah je pelaburan hartanah ni. So macam kita fikirkan, apa yang menyebabkan hartanah itu bergrade pelaburan? Apa yang menyebabkan hartanah itu bergrade pelaburan? Okey, dua perkara. Kalau Ahid sebut dua perkara ni, terus kita pun dah macam okey, so memang betul lah, that makes sense lah. Kalau kita nak cari hartanah, kita kena carilah hartanah yang ada permintaan macam ni. Okey, so ada dua elemen yang menyebabkan hartanah itu dianggap investment grade asset atau bergrade pelaburan. Dan kita dah kupas kat dalam chapter asset kan. Asset, apa itu asset kan. So dua sebab. Investment grade asset ni, yang pertama dia mesti mudah disewa, yang kedua mudah dijual. Now think about that. Ini dah memang common sense lah. Dia sangat-sangat common sense. Daripada pemahaman ini, kita dah boleh fikirkan cara yang terbaik untuk membeli rumah itu. Dan of course, seperti yang saya sebut tadi, kena pastikan kiraan tu, kira-kira tu mesti mau tepat. Okay? Alright, so it's common sense. Alright, now bercakap tentang mudah atau tak mudah ni lah. Pelaburan hartanah ni mudah, tapi jangan ambil mudah. Okay, so mudah atau tak mudah ni, setuju atau tidak, dia bergantung juga kepada cikgu dia. Penting ni. Kerana ada cikgu yang nak benda yang mudah, bunyi dia macam susah. Kerana baguslah benda tu nak bunyi macam susah, tapi benda tu sebenarnya mudah. So bila anak murid atau orang dengar, benda ni susah kot, so dia adalah peranan yang nak dimainkan. Ni cikgu-cikgu yang ada, yang mengajar cara macam ni. Ada je orang-orang macam tu. Okey, ada pula guru-guru, cikgu-cikgu kita yang ambil topik yang susah. Lepas tu dijadikan mudah. Mudahlah nak faham. Senanglah nak faham. Padahal topik tu sukar. Tak senang. Dia mudah untuk difahami. And bayangkan kalau seorang cikgu tu nak membuatkan sesuatu yang susah jadi mudah.
So macam mana level ilmu cikgu yang nak buat benda tu reality. Bukan jalan-jalan cikgu. So ramai cikgu-cikgu yang baru nak up, ramai cikgu-cikgu yang apa yang poyo-poyo cacah ni juga, dia sebenarnya tak cukup ilmu. Dia tak sampai level ilmu yang boleh memudahkan ilmu yang susah. Okay. Alright. So apa sebenarnya maksud yang part kedua tu? Pelaburan hartanah ni mudah, tapi jangan ambil mudah. So apa yang berlaku kalau kita ambil mudah? So I nak bagi contoh apa contoh melintas jalan. Melintas jalan. Nak melintas jalan ni susah ke mudah je? Bergantung kepada jalan mana kita nak lintas Tapi basically dia tak perlu nak study arah angin, lepas tu nak kena ukur, lepas tu nak kena buat study hal laju purata kereta yang lalu. Dia nak kaji pula statistik berapa orang yang cedera so itu dah macam melampau. Memang tak perlu. Kita ni lintas jalan, like kalau kita banyak berjalan, kalau kita banyak berjalan, melintas jalan ni hari-hari pun boleh melintas jalan, betul tak? Nak melintas jalan tu tak susah, mudah je. Tapi nak melintas jalan, jangan ambil mudah. So that's interesting kan? Apa jadi bila kita ambil mudah je nak lintas jalan? Apa jadi bila kita ambil mudah bila nak lintas jalan? Apa yang jadi? Bahayalah kita terdedah kepada risiko dan bahaya kereta yang laju dan tak sempat nak brake atau tak sempat nak mengelak kita, dan kita boleh ditimpa kemalangan yang sangat-sangat mengerikan. So sama jugalah dengan hartanah. Hartanah ni dia tidaklah susah sangat. Tapi kalau kita ni ambil mudah, dia macam melintas jalan tadilah. Kita kadang-kadang bila nak melintas jalan tak terfikir pun, kita just lintas je. Because daripada kecil kita dah duduk melintas-lintas, kita dah ada banyak experience, betul tak? So sama juga pelaburan hartanah, sama lah macam tu. Nak melintas jalan, kita ambil mudah. Kalau motor, kalau kereta, kalau lori, memang serius lah kan, serius. So itulah ayat pun naklah orang Melayu, orang Islam kita rasa bahawa pelaburan hartanah ni tak susah mana. Dia memang ada ilmu dia yang kita kena upgrade setiap hari, to a certain extent. Tapi ayat pun bimbang kalau kita cakap pelaburan hartanah ni mudah je. Dan orang yang melabur hartanah tu dia akan ambil tak indah je, dia ambil mudah. So kita kena ingat, hartanah adalah perkara yang mahal. Yang paling mahal seseorang itu akan beli dalam kehidupan dia. Seseumur hidup daripada dia lahir, baby, dia dah remaja, dia dah dewasa, dah ada family sendiri, sampai ke dia ada kahwin, ada anak-anak sendiri, sampai ke hujung waktunya, rumah lah yang paling mahal yang dia pernah beli. So ayat selalu kata, kerana rumah itu yang paling mahal, so rumah boleh menjadi rahmat yang besar atau boleh jadi seksa yang besar. So kita nak kena pilih yang mana satu. Betul? So kalau benda tu yang paling mahal dalam hidup kita kan, adakah kita akan ambil mudah? Adakah kita akan ambil mudah? Harap-harapnya tidaklah kan. So fikirkan macam ni sahabat-sahabat. So contohnya kita ada harga barang RM30. RM30 apa nak bagi contoh
um, kasut RM300. Lepas tu RM300 apa nak bagi contoh, RM3,000, RM30,000. Ni barang RM300,000, 3 juta. So boleh ke kita nak ambil mudah je nak beli? So sebagai contoh, kita saya selalu bagi contoh ni lah. Nak pergi Giant nak beli Pampers anak-anak, nak pergi Giant nak beli Milo, tapi bila balik dia terbeli rumah. So begitu mudah je dia ambil, tak payah nak dia ambil mudah sangat. Padahal benda ni dia ada risiko yang besar. Because nilai dia bukan RM3,000, RM30,000, dia RM300,000, 3 juta. Dan kita tak boleh nak beli dengan cash, so kita akan ikat dengan bank. Bank pula ikat 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, no, 13 tahun, no, 30 tahun, ada 35 tahun sampai umur 70. So benda ni bukan nak menakut-nakutkan, tetapi kita mesti tahu jangan ambil mudah. Okey, ni nak bagi tahu ni, kalau tak nak ambil mudah, kita nak kena bersedia mendengar kisah-kisah yang tidak indah. So ada setengah orang dia cerita pasal cerita-cerita yang indah aja. So kalau kita tengokkan, apa realiti pasal hartanah ni? Apa realiti pasal hartanah? Realiti pasal hartanah, okey, nombor 1, orang jadi kaya kerana hartanah. Dia terlibat dalam dunia hartanah, dia jadi kontraktor, dia jadi pemaju, dia jadi pembekal. Okeylah, semua yang terlibat, lawyer. Okey. Ya, yalah, dia apa tu? Itu realiti pertama. Realiti kedua ialah orang yang jadi kaya bukan kerana hartanah, tapi dia tetap beli hartanah. So, siapa-siapa yang kita lihat di sekeliling kita, selebriti ke, usahawan ke, dia bukan jadi kaya kerana hartanah pun, tapi dia jadi kaya dan dia tetap beli hartanah. Dan nombor 3, realiti yang ketiga ialah dia dia jadi sengsara kerana hartanah. So, apa yang membuatkan kita jadi sengsara kerana hartanah? So, antara beberapa perkara yang Ahiyat mungkin tak suka pasal hartanah. Nombor 1, dia tak cair. Dia tak cair. So, hari Isnin ni kita ada kecemasan, hari Isnin kita perlukan duit. So, dia tak cair. Yang itu kalau ASB mungkin. Tapi kalau hartanah, dia bukan cair. So, kita kena tahu tu, benda tu tidak mudah kan? Itulah. Okay. So, tak cair. Apa lagi? Dia ada banyak bidang-bidang yang kita kena mahirkan. Dia ada perundangan, dia ada pembiayaan, macam-macam kan? Okay, apa lagi? Mungkin yang mencabar untuk new business. Kenapa Ahiyat mungkin tak suka? Kerana dia bukan short term punya game. Dia medium to long term. Dan kita pun kena ingat, nak beli rumah ni kita berhutang. Hutang, kalau dah berani buat hutang, mesti berani urus hutang. Berani, suka buat hutang, suka urus hutang. Pandai buat hutang, dia mesti pandai urus hutang. Okay. So, tak semualah yang akan menguruskan hutang-hutang mereka tu. Kan? Alright. So, kita masih dalam topik pelaburan hartanah ni mudah, tapi jangan ambil mudah. Okay. So, kalau kita tak nak ambil mudah, kita kena ambil tahu lah. Kalau tak nak ambil mudah, kita kena ambil tahu. Ambil tahu tentang ilmu hartanah, ilmu kewangan, ada ilmu ekonomi sikit. Dan kita mesti buat due diligence. Mesti buat due diligence. Nanti kita mungkin boleh cari satu punchline yang Ahiyat akan kupas tentang due diligence. Due diligence ni ialah basically perkataan yang mudah kita nak faham, ialah siasat. Kita mesti siasat. Rumah ni 8 minit daripada LRT station. So kita nak kena buat due diligence.
Kita kena verify maklumat-maklumat yang diberikan kepada kita oleh penjual. Kerana tugas orang menjual ialah menjual. Tugas orang membeli atau melabur ini, dia kena membeli atau melabur lah kan. Kan? Apa tu Zamilah? Okey, Zulhelmi, Assalamualaikum, hadir. Zamilah kata apa? Ramai yang pandai buat hutang, tapi lagi ramai yang tak pandai nak urus hutang itu sendiri. Kenapa dia tak pandai nak urus hutang itu sendiri? Kerana dia tidak tahu nak urus kewangan diri dia sendiri. Kenapa dia tak tahu nak uruskan kewangan diri sendiri? Kita dah dapat jawapan dia. Dah tahu dah jawapan dia. Kerana dia tidak ada formula nak urus gaji. Formula nak urus gaji. Benda tu pun penting juga tu. Ya. So, apa lagi yang kita boleh ceritakan tentang pelaburan hartanah ini? Mudah, tapi jangan ambil mudah. So, insyaAllah, okay, macam ni. Kalau kita ambil mudah, kita tersilap beli, kita ditimpa musibah kewangan, kewangan kita jadi rosak, kan? Nah, dia tidak menyusahkan diri kita semata-mata, dia menyusahkan orang lain juga. Dia menyusahkan orang lain juga. So, bayangkan kalau kita ambil mudah. So, itulah sedikit point yang saya nak kongsikan untuk punchline kali ini. InsyaAllah doakan Ahyat terus diberikan istiqamah, kekuatan dan kesihatan untuk berkongsi. Ada banyak lagi ni. Kalau tengokkan, maybe it's gonna be 100 punchline untuk bantu anda berfikir bagaimana nak menjadi hebat dalam pemilikan hartanah. So, itu sahaja daripada Ahyat. Sehingga kita bertemu lagi dalam punchline yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye-bye.